Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 2. Baiklah ya, jadi pada minggu ini kita meneruskan lagi pembelajaran PDPR kita bagi kelas geografi. Ikut jadual baru ya, daripada pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Baiklah ya, jadi mengikut apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu lepas, iaitu berkaitan tajuk skala dan jarak. Jadi hari ini ialah sambungan bagi tajuk kita juga. Okey, masih lagi pada tajuk skala dan jarak bab 1. Okey ya, baiklah, jadi sebelum memulakan pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, jadi untuk hari ini objektif pembelajaran kita adalah menggunakan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan untuk menentukan jarak sebenar. Menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Okey ya, jadi kalau kita ingat lagi, kita dah belajar minggu lepas tentang jenis-jenis skala, iaitu skala lurus, skala lurus mudah dan penuh, kemudian skala penyata dalam bentuk ayat dan juga pecahan wakilan. Jadi sedikit slide ya tentang mengukur jarak sebenar menggunakan skala berpandukan peta. Okey, tunggu sekejap ya. Saya punya slide ni pun berat juga nak bukanya. Okey ya, jadi hari ini sambungan kepada tajuk kita ialah untuk mengukur jarak di atas peta. Yang ni kita dah tengok minggu lepas. Okay, kita terus kepada mengukur jarak di atas peta. Okey ya, mengukur jarak di atas peta antara alatan yang boleh digunakan untuk mengukur jarak di atas peta. Jarak di atas peta ni yang kita boleh ukur ada dua jenis. Yang pertama ialah jarak lurus. Okey. Jarak di atas peta yang pertama yang boleh kita ukur ialah jarak lurus. Alatan yang digunakan untuk mengukur jarak lurus yang pertama ialah pembaris. Okey, jangka tolok. Okey. Dan juga jalur kertas. Satu lagi jarak yang boleh diukur pada atas peta ialah jarak melengkung. Dan alatan yang kamu boleh gunakan untuk mengukur jarak melengkung ialah benang putih. Benang putih, benang warna lain pun boleh juga ya. Pembaris dan jalur kertas. Okey, kadang-kadang kalau dalam waktu peperiksaan tu, kalau diminta mengukur jarak melengkung ni, kadang-kadang ada pelajar ni dia tak bawa apa-apa alatan pun. Penjudahnya dia buat apa? Dia pergi cabut rambut dia gantikan sebagai benang, macam benang yang guna rambut. Itu tak sesuai lah ya. Kerana benang ni kalau kita bentukkan dia mengikut jarak melengkung, contoh jarak melengkung dalam peta ni adalah seperti sungai kan. Sungai, pergerakan sungai dalam peta tu dia melengkung. Ataupun jalan raya kan, ada jalan raya yang melengkung. Okay, itu antara jarak melengkung. Kalau jarak lurus pun contoh jalan raya ke, jalan kereta api ke. Okay, ukuran jarak lurus dengan jarak melengkung ini alatan ya. Dan bagaimanakah
Cara mengukur jarak sebenar menggunakan skala penyata. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, ini adalah sebuah peta dan diberikan petunjuk pada peta ni, okey, getah, padi sawah, jalan raya, pertempatan, sekolah, dan skala yang diberikan ialah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Baiklah ya, jadi kita tengok jarak yang nak diukur ialah rumah Nana ke sekolah. Jadi ini yang dia nak ukur ialah jarak lurus. Jarak lurus daripada rumah Nana ke sekolah. Jadi jarak lurus dia gunakan alatan dia ialah pembaris. Letakkanlah daripada rumah Nana ni ke sekolah berapa sentimeter dah dapatnya. Tapi pembaris ni pun tak betul ya. Sepatutnya dia mula dengan nilai kosong, bukan mula dengan nilai 1 ya. Patutnya mula dengan nilai kosong. Pembaris negara mana dia pakai ni ya. Okey, jadi patutnya mula dengan kosong di sini sampailah ke sekolah tu berapa sentimeter yang dia dapat. Okey, contoh dalam dia kata jarak di antara kedua-dua tempat tersebut ialah 8.8 cm. Mengikut pembaris yang dia guna lah kan. Tapi pembaris dia sepatutnya mula dengan kosong, bukan dengan 1 ya. Tapi kita gunakanlah nilai yang dia ukur ni lah. Okey, jarak di antara kedua-dua tempat tersebut ialah 8.8. Okey, sampai sini ya kan, 8.8. Maknanya garis ini 8.8 sampai situ. Okey, sekolah. Kemudian skala peta ialah 1 cm mewakili 1 km ni. Okey, skala penyata yang diberikan tu. Kalau 1 cm sama dengan 1 km, jadi kalau 8.8 cm nak tukar kepada km, kena darabkan dengan 1 km lah. Sebab 1 cm sama 1 km. Jadi dia pun darabkanlah. Okay? Jarak sebenar di antara sekolah dengan rumah Nana ialah 8.8 cm darab 1 km. Skala penyata tu, nilai cm ni akan bertukar menjadi nilai km. Jadi dapatlah jarak daripada rumah Nana ke sekolah ialah 8.8 kilometer. Itu antara contoh mengukur jarak lurus pada peta. Okey. Okey, ini kaedah yang diulang tadi. Okey, tandakan di antara dua titik, kemudian ukurkan berapakah panjang garisan. Okey. Tukarkanlah kepada km. Okay. Ringkas saja tentang mengukur jarak ni. Tapi nak buatnya satu benda yang berat. Okey, jadi seterusnya cikgu akan menggunakan buku teks kamu. Jadi kamu pun boleh juga rujuk kepada buku teks kamu itu. Okey, ini dia. Okey, terus kita pergi kepada okey. Okey, kita pergi kepada mengukur jarak ya. Okey, menentukan jarak sebenar menggunakan skala. Okey, macam tadi juga contoh yang cikgu tunjuk tadi ni. Dalam soalan ni dia nak kira jarak sekolah ke rumah Faiz. Macam ni betul kan? Pembaris dia kamu nampak bermula dengan nilai kosong. Ni baru betul lah pembarisnya. Tadi yang cikgu tunjuk sebelum ni tadi, pembaris dia bermula dengan 1. Itu salah kan? Pembaris mesti bermula dengan nilai kosong. Kita ukur. Okey, daripada sekolah ke rumah Faiz ialah 11 cm. Jadi macam mana dia nak tukarkan 11 cm ni kepada jarak sebenar dalam nilai kilometer? Teks ni memang separuh je kan peta dia. Sekejap kita tengok lagi. Okey, sekejap. Cikgu cuba buka lain buku teks tu sekejap ya. Okey. Surat berapa ya? Okey, ini dia. Oh, memang dia menunjukkan peta tu tak penuh. Okey, kembali mula tadi, kita letakkan pembaris untuk ukur jarak lurus sekolah ke rumah Faiz.
Ukur letak pembaris dengan garis lurus yang bina tu dapatlah 11 cm daripada sekolah ke rumah Faiz. Jadi tukarkan sentimeter tu kepada kilometer. Jadi dia kata sini skala peta ialah 1 cm mewakili 1 km. Skala penyata yang dinyatakan. Jadi 11 cm tukar kepada km macam ni lah kan. 11 cm darab dengan 1 km ni berubahlah nilai sentimeter tu kepada kilometer. Dapat jawapan dia 11 km. Okey, itulah mengukur jarak lurus. Okey, seterusnya. Ini pun contoh yang seterusnya. Okey, mengukur jarak lurus pada peta. Okey, dalam contoh yang dia berikan daripada sekolah ke pejabat pos. Okey, PP ni pejabat pos ya, rujuk pada petunjuk di tepi ni, PP ialah pejabat pos. SEK tu ialah sekolah di sini, petunjuk dia ada. Okay, jadi dia nak ukur, kemudian kita tengok peta ni, dia dalam ni dia gunakan skala jenis apa kan ni? Ini ialah skala lurus. Kalau berpandu kan skala lurus ni kamu tengok, daripada 0 ke 2 ni, kalau kamu letakkan pembaris, jarak dia ialah 1 cm. Jadi maknanya 1 cm bersamaan dengan 2 km. Okay, kamu kena ingat tu, 1 cm ni bersamaan dengan 2 km kan, mengikut pada skala lurus yang diberikan di sini. Jadi dia letaklah jangka tolak kan, untuk mengukur jarak lurus dia letakkan jangka tolak daripada sekolah ke pejabat pos. Dapat kemudian tukarkan dia letak dekat pembaris. Okey, jarak di antara sekolah dengan pejabat pos ialah 6 cm. Letak pada pembaris dapat 6 cm. Jadi skala tadi ni menyatakan 1 cm mewakili 2 km. Jadi nak tukarkan 6 ni kepada km, kamu kena darabkan dengan 2 lah kan. Sebab 1 cm sama dengan 2 km. Jadi 6 cm darab dengan 2 km. Nilai cm tu bertukar kepada nilai km. Jadi dapatlah jawapan dia 12 km. Ataupun ada satu cara lagi, kamu ambil jangka tolak tadi, yang kamu dah ukur daripada sekolah ke pejabat pos ni. Letak pada skala lurus penuh. Terus dapat. Terus jawapan dia 12 km. Kan? Itu lebih mudah. Tapi selalunya kita akan gunakan kaedah mendarabnya kan, mengikut berpandu kepada skala pada peta. Okey. Okey, ini mengukur jalak lagi, astaghfirullahalazim. Mengukur jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. Okey, soalan dia kata ni, untuk mengukur, mari kita mengukur jarak sebenar sungai Jerneh di antara titik C dan titik D mengikut sungai. Okey, ini ialah jarak melengkung. Okey, dan dia dah tandakan ni titik C, kemudian ini titik D. Skala yang diberikan ialah 1/100,000. Apakah maksud 1/100,000 ni? Cikgu dah beritahukan kepada kamu dalam kelas sebelum ini. Kalau pecahan wakilan ni, unit yang dinyatakan ialah sentimeter. Sini sentimeter, sebelah sini pun sentimeter. Jadi maknanya 1 sentimeter nisbah 100,000 sentimeter. Jadi 100,000 sentimeter ni bersamaan dengan berapa kilometer? Okay, kita kena tengok balik lah. Nota yang awal tu ada sebenarnya dinyatakan. Kat mana ya? Sekejap ya. Nah, ini dia. Okay, pecahan wakilan ni muka surat 4. Kamu tengok ni ada. Ini ialah formula dia untuk menukarkan di antara unit. Okay, jarak tu. Kalau km nak tukar cm nak tukar ke km, okay, kena bahagi dengan 100,000. Macam tu lah. Ini fungsi dia lah. 1 km samaan 100,000 cm, 1 km samaan dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm. Okey, jadi tadi ni dia tulis itu 1/100,000. Maksudnya 1 cm sama dengan 100,000 cm. Jadi macam mana kita nak tukarkan 100,000 cm tu kepada km? Kita kena bahagilah kan. 100,000 cm bahagilah dengan 100,000 pula. Jadi dapat berapa? Dapat 1. 1 tu ialah maknanya 1 km. Okey, berbalik kepada kita punya muka surat tadi 19. Okey, ini dia. Okey, tadi dia kata 1 km sama dengan 100,000 cm. Jadi kita kena tukarkan ni, kita kena bahagilah. Kadang-kadang skala ni dia tulis 1/200,000 kan. Jadi nak tukar kod mana pun kamu kena bahagi dengan 100,000 balik. Barulah dapat jawapan kan.
Okay, contohnya ni 100,000 bahagi 100,000 dapat 1. Jadi dapatlah jawapannya ialah bersamaan 1 km. Jadi dia pun ambil lah benang kan. Okay, ambil benang, letak di pada titik C, bagi sama dengan aliran sungai jernih ni. Kita dah dapat, tandakan permulaan dan perakhiran jarak yang kita nak ukur tu. Letak pada pembaris bermula dengan nilai kosong ya. Letak pada pembaris bermula dengan nilai kosong sampailah nilai terakhir, jarak yang terakhir pada sungai ialah 8. Jadi dapat 8 cm. Jadi nak tukarkan dia kepada kilometer. Okey, 8 cm nak tukar kepada macam cikgu kata tadi, 1 diubah 100,000 bermakna 1 cm mewakili 1 km. Jadi samalah 8 cm darab dengan 1 km, dapatlah jawapan 8 km. Itu mengukur jarak melengkung berdasarkan pecahan wakilan. Okey, ini adalah contoh seterusnya mengukur jarak lurus di atas peta juga. Okey. Macam ni pun dia berikan skala yang dibagi adalah skala lurus dengan nampak 1 cm samaan 1 km. Jadi dia letakkanlah buat garis lurus rumah Khairul ke balai polis. Berapa sentimeter yang dia dapat? Dapat 9. Dia tulis sini jarak dapat 9 cm. Kerana skala dia 1 cm sama dengan 1 km, ditukarkanlah 9 darab 1 dapatlah 9 km. Itulah jarak sebenar, jarak lurus kan. Jarak lurus kalau kamu nampak ni dia tak mengikut jalan raya kan. Kalau kita ikut jalan raya mai sini, pergi ikut jalan raya ni, jarak dia lain lah kan. Itu jarak sebenar melalui jalan raya. Tapi ini adalah jarak lurus kalau nak pergi ke Balai Polis. Nak terjun ke Sungai Meranti ni dulu, berenang dulu, naik pula. Tapi itu bukanlah fungsi dia kan. Fungsi dia adalah kita nak mengukur kedudukan suatu tempat itu berdasarkan jarak lurus. Kalau kamu perasan dalam aplikasi Google Map, kamu boleh gunakan Google Map tu kalau kamu nak tahu jarak lurus ni secara terus kan. Kan? Dah moden boleh guna Google Map, tak payah duk ukur-ukur macam ni. Tapi ini adalah secara manual kan, memang kita kena tahu kan. Okay, kita guna Google Map, kita boleh tentukan titik mulaan, kita tarik, dragkan saja kita punya titik tu ke mana kita nak ukur. Nanti Google Map akan automatic calculate kan, buat pengiraan untuk kita berapa km. Okey, sama lah konsep dia macam ni kan, cuma ini secara manual. Tapi Google Map lebih mudah. Okay, nanti kalau ada masa kita cuba tengok kan satu video macam mana mengukur jarak di dalam Google Map. Okey, jadi untuk seterusnya sebelum kita cikgu bagi sedikit latihan, kita bolehlah, kita ada masa lagi kan, kita tengok kepada YouTube kita tentang macam mana digunakan YouTube untuk mengukur jarak melengkung pada peta. Okey. Ini dia kan satu contoh, kita tengok yang ni lah ya. Itu dia. Low pula internetnya. Kembali lagi bersama saya di Tatus Gaming. Jadi di video ini saya akan berbagi cara bagaimana cara mengukur jarak di Google Maps. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Kita buka aplikasi Maps. Di sini kalian bisa pilih lokasi kalian sendiri. Kita buka ini dulu ya, satelit dulu. Di sini kalian bisa pilih lokasi yang akan kalian ukur jaraknya dari mana ke mana.
Di sini saya akan mengukur dari Jember. Dari Jember kalian klik ini yang di bawah ini, klik bukan bagikan ya, yang pokoknya klik yang ini tengah-tengah ini. Dan di situ kalian bisa melihat ada ukur jarak. Kalian klik saja. Dan jaraknya kalian sudah bisa ukur dengan Google Map. Kita ukur menuju pantai, jaraknya cuma 3 kiloan lah. Oke, jadi segitu dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, itu ada contoh macam mana mengukur jarak lurus menggunakan aplikasi Google Map. Kalau kamu nak mengukur jarak melengkung pun mudah saja. Hanya tagkan lokasi dan Google Map akan terus memberi laluan dan terus memberi jumlah jarak di antara tempat kamu berada dengan tempat yang hendak dituju. Okey. Jadi untuk latihan kamu pada hari ini, kamu jawablah latihan di muka surat 12 buku teks kamu tu. Okay, berdasarkan peta 1.2, kira jarak sebenar tempat berikut menggunakan skala pecahan wakilan 1/100,000. Okey, peta 1.2. Jadi kamu masih belum ambil buku teks, cikgu lupa. Tak apalah, jadi latihan ni kamu bila dapat buku teks kamu baru boleh buat. Kalau tidak kamu nak ukur di atas handphone kamu tu, jarak akan jadi tak sama kan. Contoh kalau cikgu zoom, dan contoh hospital ke sekolah macam ni, kalau kamu tengok jarak dia dekat. Contoh kalau kamu guna handphone kan, bila-bila tiba kamu zoom, tiba-tiba jadi jauh pula, jadi tak sama kan dia punya nilai jarak tu akan boleh berubah-ubah kalau kau guna pembaris, sebab di zoom in zoom out jadi tak sama. Jadi kamu tunggulah buku teks sampai barulah boleh kita gunakan nanti kan untuk ukur jarak dia. Okey, jadi untuk hari ini latihan yang kita boleh buat ialah soalan nombor 1 soal 14 ni. Soalan ni boleh kan. Okey, kamu buatlah cabaran minda muka surat 14, soalan nombor 1 ABC. Okey, jawab semuanya. Okey, boleh ya, sebab soalan kalau berdasarkan peta ni memang kita tak boleh ambil yang online ni sebab jarak yang kita nak ukur nanti tu boleh berubah kan kerana dia tidak tetap. Kalau kita ada atas buku teks, semua orang akan sama, letak pembaris dapat nilai yang sama. Okey, jawab dulu latihan tu. Okey, jadi ada apa pertanyaan boleh tanya cikgu dalam grup. Setakat itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.